Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita sambung pengajian kita surah Al-Qadar. Rosam Osmani muka surat 598 ayat 1 hingga 5 dan tadabbur kita sambung pengajian kita daripada ayat ketiga. Jadi seperti biasa kita mulakan bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah 1 kali dan kita terus membaca Al-Qadar bersama-sama. Kemudian kita teruskan pengajian. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa والحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur, senyum sikit dengar kalimah Allah, dengar ayat-ayat surat cinta, kalimah cinta daripada Allah, kita rasa happy, kita rasa bahagia, kita rasa bergetar, kita rasa nak dengar lagi, kan? Itu adalah mukjizat Al-Quran dan kita membaca pada hari ke-25 Ramadan. 10 malam terakhir tu dah separuh dah. Tinggal 5 hari lagi je. Kita nak rebut fadilat 10 malam terakhir Ramadan. Tinggal 5 hari je lagi. Jadi hari ni kita nak tadabbur, teruskan pengajian kita mulai ayat ketiga. Tapi sebelum tu, jom kita dengar. Jom kita dengar bacaan Al-Quran, surah Al-Qadar, lagu Ras. Lagu Ras daripada Ustaz Fakhrul Razi. Dia juara Akademi Al-Quran. Sekejap saya tekan dia punya link. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau audio tak keluar, mohon bagi tahu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim
سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi bacaan daripada Qari. Qari. Ustaz Fakhrul ni special. Dulu dia juara Akademi Al-Quran musim ketiga. Bukan senang tau nak jadi juara. Sebab dia bukan sahaja menguasai lagu Tarannum Al-Quran, tapi dia kena kuasai tajwid dan dia kena kuasai satu lagi bidang dipanggil qiraat. Qiraat. Qiraat ni ilmu yang orang belajar. Mohon mute kan bagi yang baru masuk, mohon mute kan supaya kita dapat detect satu sistem, satu suara je, sebab nanti ada gangguan. Dan qiraat ni dia satu ilmu kaedah membaca Al-Quran mengikut bacaan, bacaan. Dan dia ada 7 qiraat dalam dunia ni, qiraat sab'ah. Ada juga yang kata qiraatnya qiraat 10 qiraat, tapi yang biasa kita belajar di Kementerian Pelajaran, silibus kelas pengajian Al-Quran dan Tarannum. Kalau di sekolah tu kadang ada anak-anak kita yang masuk kelas Tarannum ataupun kelas KKQ dipanggil, kelas kemahiran Quran. Itulah yang kami masuk dulu daripada sekolah sampai hari ini. Ini ustazahnya mengajar kelas kemahiran Al-Quran. Jadi tak semua sekolah ada. Biasa sekolah asrama yang ada pengajian bahasa Arab. Baik, itu cerita KKQ. Sekarang kita nak masuk tadabbur Al-Quran surah Al-Qadar bermula daripada ayat 3. Okay, bismillah. Okay. Bismillah. Suara ini jadi macam bismillah. Baik, sambung ayat kita. Surah Al-Qadar ayat 3 hingga 5. Kelebihan Lailatul Qadar. Baik, ayat 1 dan 2 kita dah cerita pasal pengenalan. Bagaimana Allah cerita tentang Al-Qadar tu apa dia. Kemudian bila Al-Qadar tu kan, kemudian Allah cerita lagi pasal Al-Qadar. Hari ni sambungan dia. Apa kelebihannya Al-Qadar ni yang kita kena rebut sangat ni, yang tinggal beberapa hari je lagi. Malam ni malam ganjil. Allah Akbar. Malam semalam bukan malam ni. Hari ni 25, malam ni malam genap. Tak apa, tapi jangan kira malam ganjil ke malam genap, rebut setiap malam macam tu. Kali ketiga Allah ulang kalimah Lailatul Qadar. 2 kali dah Allah ulang dekat ayat pertama dan kedua. Allah menerangkan rahsia Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita dah masuk dekat inti parti. Ni dekat rahsia, dekat parti ni siapa miss kelas ni rugi. Yang masuk awal, yang masih berkekal, insya-Allah dapat rahsia. Dan memang Allah pilih sungguh-sungguh. Percayalah. Allah pilih. Kalau tak Allah sibukkan kita. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ni kali ketiga Allah sebut. Dan kali ni Allah terus buka rahsianya. Allah Akbar. Allah buka rahsianya kepada kita. Kita dah baca ayat ni daripada kita kecil. Daripada kita mula pandai mengaji. Tapi hari ni baru kita nak mengaji, nak tahu secara detail. Apa ceritanya. Apa 1000 bulan tu. Baik, Allah memberi peluang kepada kita untuk mendapat pahala yang banyak kalau kita melakukan ibadat pada malam itu. Malam bila? Malam Lailatul Qadar. Ia lebih daripada amalan ibadat kalau kita buat selama 83 tahun. 1000 bulan tu kiraan bagi 83 tahun. Iaitu sepanjang hidup. Kita hidup berapa umur? Maksimum lah 63. Itu umur Rasulullah. Dapat 70. Itu bonus subsidi. Dapat lagi 75, 80, dah subsidi dah. Jarang orang yang 70 yang kuat sihat. Tapi Allah pilihlah yang kuat sihat ni. Ada juga yang kita punya bekas Perdana Menteri sampai 90 lebih, nak masuk 100 dah. Pun sihat dan kuat. Allah pilih. Sebab dia menjaga amalan pemakanan. Tips yang Dr. Mahathir bagi, Tun bagi apa? Berhenti sebelum berhenti ketika tengah sedap makan. Itu dia kata mak dia ajar, dia ingat. Dan macam itulah kita dalam Islam. Nabi sebut, tulis. Nabi sebut apa? Ajar dia cara nak umur panjang, cara nak berjaya hidup, cara nak dapatkan badan sihat. Makan ketika lapar, tulis. Berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita punya amalan apa? Makan ketika lapar dan bila-bila rasa nak makan, dan ketika kenyang. Berhenti bila rasa nak berhenti. Itu yang masalah. Saya bukan cakap kat orang lain, saya cakap kat diri saya. Itulah saya dulu. Sebab tu naiknya badan sampai 130 lebih dah tak tinggi, rendang-rendang yang tak berbuah. Kan? Okey, sambung. Iaitu sepanjang hidupnya. Kerana kalau kita hidup panjang pun
dalam 80 tahun saja. Tu jaranglah berlaku, tapi Allah boleh bagi. 80 tu dah maksimum dah, payah nak cari. Malah ada yang lebih rendah daripada umur tu, masya-Allah. Janganlah kita lebih rendah. Kalau Allah tarik daripada sekarang baru 40 tahun dah Allah tarik. Allah Akbar, separuh lagi hilang kan. Maka ini adalah pemberian nikmat yang amat tinggi dari Allah. Inilah pemberian yang paling luar biasa dalam hidup kita sebenarnya. Bukan ini pemberian nasional, ini pemberian Allah. Bayangkan kebaikan yang kita boleh dapat kalau kita beramal pada malam itu. Kita dapat pahala amalan sepanjang hidup. Tapi buat pada satu malam je. Nampak? Satu malam je kita ibadat, dapat pahala sepanjang hidup kita. Alangkah besarnya rahmat yang Allah beri kepada kita. Itu rahmat Allah. Allah sayangkan kita. Allah bagi kita Al-Qadar. Pemberian ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kerana baginda risau umatnya tidak dapat menyamai amalan umat-umat yang terdahulu. Rasulullah ni sayang kat kita. Kan Rasulullah risau kat kita. Sehinggalah Rasulullah nak wafat pun duk ingat, duk sebut kat kita. Ummati, 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 kata Rasulullah. Umat terdahulu, umur mereka panjang-panjang belaka. Orang dulu hidup panjang, umur panjang. Kita pendek. Maka Allah telah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Umat akhir zaman. Maknanya, walau umur kita pendek, tapi pahala kita boleh jadi lagi banyak dari umat-umat dahulu. Ini adalah salah satu nikmat yang besar daripada Allah. Nampak? Allah kasih kat kita, Allah sayang kat kita, walaupun umur kita pendek, sebab nak elakkan kita daripada melakukan banyak dosa, tapi Allah bagi kita satu malam sebagai hadiah, supaya bila kita beramal pada malam itu, kita akan dapat ganjaran, umpama kita beribadat sepanjang hidup. Allah bestnya. Okey. Adapun asbabun nuzul. Apa dia asbabun nuzul ni? Sebab atau sebab-sebab turunnya surah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hatim Al-Wahidi. Asbabun nuzul ni satu ilmu dalam ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran, ulumul Quran, satu ilmu asbabun nuzul. Bab turun ayat. Ayat ni turun sebab apa? Ayat ni turun sebab apa? Ayat ni turun sebab apa? Nampak? Ayat turun sebab apa pun ada ilmunya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus-menerus. Itu peristiwanya. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3 yang menegaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan itu. Nampak? Kerana peristiwa Bani Israel yang berjuang selama 1000 bulan kerana umur mereka panjang. Sementara dia dalam riwayat lain oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid bahawa di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siangnya. Allah Akbar. Jihad mereka Bani Israel ni sangat luar biasa. Malam beribadat, siang berjuang berjihad. Kita siang main handphone, malam tidur. Kan ni siang beribadat, siang berjihad, malam beribadat. Allah Akbar. Penuh dengan pengisian. Sebab itu Allah bagi ganjaran kehidupannya. Tak perlu fikir nak cari harta, tak perlu fikir nak kaya raya. Allah bagi limpahan. Banyak cerita limpahan dan keajaiban. Nanti kita sambung lepas ni sesi PDT. Perbuatan itu dilakukan selama 10 bulan. Maka menunjukkan ayat Al-Qadar 1 hingga 3 yang menegaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan yang dilakukan seorang laki-laki Bani Israel tersebut. Kenapa Bani Israel, Ustaz? Kan Bani Israel ni jahat ke? Nampak? Itu mindset kita. Bani Israel ni, Nabi-Nabi kita sebelum Nabi Muhammad, semuanya Bani Israel. Kan semualah. Kebanyakannya Bani Israel. Nabi Isa, semua tu, semua Nabi Musa, semua Bani Israel. Dan mereka adalah umat, kaum yang baik. Yang terpilih. Tapi akhirnya bila Rasulullah ni dipilih daripada bukan Bani Israel, itu yang mereka menentang dakwah Rasulullah. Itu yang mula dah timbulnya agama ajaran Kristian dan sebagainya. Sebenarnya Bani Israel ni pun kita ada Nabi yang, ialah dalam agama kita pun diiktiraf sebagai Nabi, dalam agama mereka pun diiktiraf sebagai Nabi. Contoh Musa, dia panggil Moses. Kan? Siapa lagi? Ibrahim. Ramai semua Nabi ada.
Okey. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang lebih pendek dari umat terdahulu. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merenungi hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedih kerana mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadat umat terdahulu. Maka Allah telah berikan kelebihan ini kepada umat bagi Allah. Nabi sedih sebab Nabi risau kita ni tak dapat nak ibadat macam umat-umat terdahulu. Tapi Nabi minta supaya Allah bagi satu kelebihan dan Allah berikan. Nama dia Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Allah bagi hadiah special untuk umat Nabi Muhammad. Tafsir khairun min alfi syahr, dibuat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau buat kiraan alfi syahrin, iaitu 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun jangkanya. 83 tahun, geng. Akan tetapi Allah juga menggunakan kalimah khairun, lebih baik dalam ayat ini. Ini bermakna ia lebih baik lagi daripada 83 tahun. Atau ia juga boleh bermakna bukan setakat 1000 bulan sahaja, tetapi selama-lamanya. Kerana apabila dikatakan 1000, itu bermaksud selama-lamanya dalam bahasa Arab. Alfun ni maknanya dalam bahasa Arab selama-lamanya. Iaitu ianya dalam bentuk mubalaghah, yang bersangatan, yang boleh membawa maksud infinity. Maknanya sampai bila-bila pun Allah bagi kebaikan tu, 1000 bulan, 83 tahun. Bayangkan, tahun ni 83 tahun, tahun lepas 83 tahun, tahun depan 83 tahun. Selama-lamanya, selagi mana kita hidup, Allah bagi. Allahu Akbar. Sayangnya Allah kepada kita. Tapi kita sayang tak Allah tak? Kita je yang mampu jawab sejauh mana kita berusaha untuk mencapai Lailatul Qadar. Adakah kita lalai ataupun kita berusaha nak capai Lailatul Qadar? Itu bergantung kepada diri masing-masing. Kita dalam ni berkongsi info je, menyampai. Masing-masing yang buat. Baik, kita masuk ayat 4. Besok last ayat 5, lepas tu kita tutup habis. Sekarang diberikan penerangan tambahan tentang Lailatul Qadar, iaitu ayat 4-5, penerangan makro kedua. Ia memberitahu kita yang malam ini turunnya perintah dan syariat Allah yang membawa kesejahteraan. Ni yang best. Ni part yang best. Kenapa Allah turunkan syariat? Supaya kita ni hidup bersyariat. Supaya bila orang yang berhidup bersyariat, dia akan dapat kesejahteraan. Dia akan dapat ketenangan. Dia akan dapat bahagia. Perasan tak siapa yang hidupnya ikut syariat? Contoh apa? Tutup aurat, makan sihat, buat baik, jaga muamalat, jaga solat. Kan? Hidupnya tenang. Jaga ikhtilat. Orang yang hidup tenang selalu menang. Siapa yang tak miss kelas sebelum ni, orang yang tenang selalu menang. Proven, sukses. Lepas ni kita cerita banyak proven. Semalam saya dapat maklumat keajaiban Allah. Termesej saya dalam, kami ada satu lagi grup yang kecil yang kita berkongsi dalam tu, respon daripada orang luar tentang kelas tadabbur ni kan. Ya Allah, akbar, macam-macam. Banyak keajaiban berlaku. Yang paling menyentuh saya, sikitlah saya sebut. Bila tak perlu buat apa-apa, online tak payah buat, offline tak payah buat, puk naik get team. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Orangnya ada dalam ni, biar dia dengar dia senyum je. Okey, tak apa. Baik, sambung ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Lepas tu ada peristiwa yang seterusnya. Kalimah tanazzalu bermaksud turun. Tapi ada perbincangan balaghah sedikit tentang wazan yang digunakan pada tanazzala. Kata dia nazala, anzala lain, nazala lain, tanazzala lain. Itulah bahasa Arab. Satu perkataan dia boleh pecah 300 maksud. 300. Ini dipanggil wazan dia tanazzala. Seperti yang kita tahu, setiap perkataan yang digunakan dalam Al-Quran adalah tepat. Allah pilih perkataan itu khusus. Bukan saja-saja macam kita ni terlepas cakap. Tak ada. Allah pilih khusus perkataan itu. Bukan sahaja kalimah yang digunakan adalah tepat, tetapi cara ejaan pun tepat juga. Baris atas, baris bawah, sabdu, itu semua tepat. Al-Quran ni tepat. Baris salah, salah lari maksud. Macam tu. Sekarang lihat kalimah tanazzala yang digunakan. Tanazzalul mala yang digunakan. Yang digunakan dalam ayat ini sebenarnya ejaan ini adalah ringkasan dari kalimah penuh.
Tanazzalu. Tatanazzalu. Tana ada lagi ta lagi satu pangkainya. Ada tambahan ta di awalnya. Dalam bahasa Arab pun ada juga ejaan ringkasan. Macam kita gunakan ejaan math untuk matematik. Demo untuk demonstration dan sebagainya. Penerangan lagi. Dalam bahasa Arab ini dipanggil hazaf, dipotong. Tapi ada sebab kalau suatu huruf tu dihazafkan. Ada sebab. Kenapa? Perkataan asalnya tatanazzalu. Tapi Allah guna tanazzalu. Tanazzalul mala. Allah tak guna tatanazzalu. Allahu Akbar. Itu pun termasuk kajian. Allah buang satu huruf. Dihazaf. Hazaf ni means buang satu huruf. Allah padam satu huruf. Bukan buang. Padam satu huruf. Secara asasnya, kalau huruf lagi banyak, maka menunjukkan lebih banyak lagi dari segi kuantiti atau selalu. Jadi dalam ayat ini digunakan kalimah tanazzalu. Tetapi sekarang lihat Fussilat ayat 30. Dalam ayat Fussilat itu digunakan kalimat yang hampir sama tapi ejaannya berlainan. Tatanazzalu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka. Ini surah Fussilat. Nak tunjuk bahawa Allah guna perkataan tatanazzalu dan tanazzalu dalam surah Al-Qadar. Dibuang satu huruf. Dibuang satu huruf. Digunakan tatanazzalu dalam surah Fussilat kerana ayat itu memperkatakan tentang malaikat yang turun apabila adanya kematian manusia yang mukmin. Kalau dari segi bilangan, tentu kejadian itu lagi banyak dari bilangan malaikat yang turun pada malam Al-Qadar. Kerana malam Al-Qadar berlaku sekali setahun sahaja. Sedangkan kematian berlaku hampir setiap masa. Nak cerita bahawa istimewanya Al-Qadar berbanding dengan malam lain yang malaikat turun. Macam itu. Ini adalah satu mukjizat. Bayangkan, malam Al-Qadar ni satu mukjizat, Al-Quran ni satu mukjizat. Apa yang Allah bagi kat kita ni, Al-Quran satu mukjizat, kelebihan. Perkataan pun mukjizat. Kerana Al-Quran menggunakan ejaan yang tepat. Bayangkan, kalau ini rekaan daripada Nabi Muhammad. Semalam anak saya tunjuk, sebelum semalam kata ada satu lagi orang, satu surah, saya tak ingat nama surah apa. Sebenarnya dah lama dah perkara dia orang buat. Surah COVID, surah Corona. Surah Corona, orang buat ayat tu, ayat berkaitan dengan Corona, bunyi baca macam bunyi Corona, tapi tak sama. Bunyi Arab, ayat tu ayat rekaan manusia tak sama. Dan ahli syair zaman Rasulullah, zaman Nabi dulu dah cuba reka buat ayat, tak jadi, tak sama dengan ayat Al-Quran. Dan banyak lagi surah-surah rekaan sebenarnya dalam Al-Quran. Lepas tu kena mengaji, kena berguru, kena talaqi, kena mengaji, kena belajar. Dengan kita belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat. Belajar ilmu akhirat, dunia kita kuat. Okey, bayangkan kalau Al-Quran ini rekaan dari Nabi Muhammad, bagaimana baginda boleh sampaikan perkara ini? Tentu tidak boleh kerana ketepatan dari segi bahasa itu amat tepat sekali. Dan apabila kita faham perkara ini, maka keindahan ayat ini akan dilihat sebagai mukjizat yang akan menambahkan lagi iman kita kepada Al-Quran. Baik. Bayangkan begitu tepat sekali apa yang baginda sampaikan. Tetapi ingat kembali, yang Nabi sebut saja ayat-ayat ini secara lisan. Nabi sebut secara lisan. Bukannya baca dari kitab pun. Nabi ni ummi. Ummi tak boleh baca, tak boleh tulis. Dan kita telah sebut bagaimana kalau sesuatu itu disampaikan secara lisan, tentu susah untuk memastikan ketepatan sesuatu perkara itu. Tapi apa yang baginda sampaikan itu tepat sekali. Sampaikan satu huruf pun tak salah. Bayangkan tatanazzalu dengan tanazzalul malaikatu warruh. Tak salah. Maka ini sebagai dalil bukti lagi bahawa tidak mungkin Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sendiri, tapi ianya pasti dari Allah. Kita berhenti kat sini dulu. Besok kita tambah, kita sambung pengajian kita dekat tafsir kalimah warruh. Okey, kita stop kat sini dulu. Saya nak masuk kat kesimpulan. Kita ada 5 minit lagi. Jadi kesimpulannya nak cerita apa? Nak cerita bahawasanya betapa istimewanya malam yang Allah bagi ni, malam Al-Qadar. Dan malam ini Allah perincikan, Allah nampak keistimewaan malam ini, dia memang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kita sendiri umat Nabi Muhammad yang hidupnya umurnya tak sampai 60 ataupun 70 atau 80,
Dan kita tak akan dapat buat ibadat sepanjang tahun. Kita nak sekolah, kita nak kerja, kita nak buat macam-macam aktiviti. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah bagi satu malam yang kalau kita rebut, kalau kita ambil, kita ada 5 hari je lagi. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita ambil, kita rebut, kita akan dapat peluang ganjaran umpama kita beribadat sepanjang hayat kita. Dan bukan sekali ni, tahun ni je. Tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. Tahun lepas pun yang dah lepas. Kalau kita sedar, kalau kita tahu, kita buat. Baik, apa nak buat malam Lailatul Qadar? Apa nak buat? Pertama, bangun malam. Bangun malam. Kalau dulu jarang bangun malam, inilah masanya. Okey, bangun malam, inilah masanya yang kita nak rebut. Kita bukan bangun sahur saja. Bangun sahur, cuci muka, ambil wuduk, solat dulu. Kejap je. Solat dulu. Kejap je, solat dulu. Kemudian, lepas solat, apa nak solat? Solatnya solat tahajud. Kemudian kita buat istighfar. Istighfar 100 kali. Kemudian kita berselawat 100 kali. Kemudian solat taubat. Solat taubat. Solat taubat ni buat je. Kalau boleh, paling baik buat tiap-tiap hari. Paling baik buat tiap-tiap waktu. Sebab kita ni banyak dosa. Banyak buat salah. Saya ni lagi banyak dosa. Banyak cakap, lagi banyak dosa. Kan? Sebab kita tak perasan. Kita cakap ni menggores hati siapa. Kita ada 214 orang yang mendengar ni. Mungkin saya menyentuh hati, menjentik hati kawan-kawan kan. Secara tak sengaja, kita banyak dosa. Jadi rebut peluang malam ni. Dan kalau boleh bersedekah malam ni. Macam mana? Senang je. Bagilah sekupang, 2 kupang, RM1, RM2. Banyak tabung kita ada sekarang ni. Tabung Serantau Muslim, tabung wakaf Al-Quran, tabung wakaf masjid, wakaf surau, tabung warga kilang, tabung asnaf, tabung sekolah. Apa saja tabung, bagi sikit. Dan tabung ganjaran yang paling besar kita buat tapi kita dapat ganjaran yang luar biasa ialah tabung mak bapak. Saya cakap kat diri saya juga, bagi, bukanlah nak bagi sedekah kat mak bapak, bagi tu tanggungjawab kita, bagi apa yang kita nak bagi memang happy hari ni. Kalau tak pernah bagi lebih. Biasa bagi RM50, ini kita up bagi RM500. Why not? Kan, bagi. Sebab percaya je. Lagi banyak kita bagi, kali ni Allah gandakan 700 kali. Satu bagi dapat 700. Best kot. Bagi sekupang dapat 700. Kan? Bagi RM1 dapat RM7,000. Ui, RM700. Power. Kalau Allah nampakkan ganjaran pahala tu jatuh kat kita. Toing. Dan ganjaran dosa, dosa tu nampak jatuh. Toing. Orang tak akan buat dosa. Orang akan berebut nak buat pahala sebab nampak duit pahala tu macam dapat duit. Bayangkan, kita ni kat depan kita ada satu skrin. Kat depan kita ada satu skrin, kita nampak berapa duit masuk. Seronok tak buat kerja? Contohlah, masuk kelas ngaji dapat 100. Adakah kita nak masuk kelas ngaji hari-hari ataupun kita nak masuk hari ni je? Menangis. Kalau kelas mengaji berhenti. Sebab kita buat tu kerana kita nak ganjaran pahala. Tapi sebenarnya kita buat kerana kita nak rahmat Allah. Bukan nak kejar pahala saja. Sebab tu Allah sembunyikan ganjaran pahala tu supaya kita ditimbul ikhlas. Dan percayalah, ni saya baru baca juga, dah lama dah sebenarnya ilmu ni. Setiap orang daripada kita, lahir je, bangun je tidur hari ni, kita dah ada tulis 86,400 duit dalam akaun. Ya betul Ustaz, tak ada pun. Sebab itulah tak ada, kamu tak tahu. Ni Ustaz nak bagi tahu. Ya ke Ustaz? Betul. Cuba buka akaun kita. Bayangkan dalam akaun kita tu, malam je Allah tarik balik duit tu. Apa perasaan kita? Dan itulah yang Allah bagi kita tiap-tiap hari. Setiap orang ada 86,400 saat. Setiap orang. Bayangkan itu akaun yang kita ada. Sejauh mana kita guna setiap saat. Mungkin orang tak pernah bagi tahu. Hari ni saya bagi tahu. Kita ni, bayangkan, sibuk nak main handset, sibuk nak tengok drama apa yang ada hari ni, sibuk nak tengok rancangan masakan, tak sibuk nak mengaji Quran. Nampak? Sejauh mana kita guna 86,400 saat itu dalam hidup kita dan Allah tarik balik. Malam tu habis, besok Allah bagi lagi akaun baru. Setiap hari. Bayangkan, duit tu kita dapat, kita tak pandai guna. Duit bukan yang dalam akaun kita tu yang kita punya. No. Duit yang kita punya adalah yang kita bagi dekat orang. Itu pesan Allah yarham, kita punya tuan guru yang baru meninggal, Ismail Kamus. Duit yang kita bagi tu hak kita. Yang kita simpan ni bukan hak kita, hak orang.
Masuk gaji hari ni, besok bonus Besok bonus, Tahniah dapat bonus. Tahniah juga sahabat saya yang share semalam. Dia tak buat apa pun dapat bonus. Kan? Bonus tu duduk dalam bank. Hari ni hak kita dalam bank. Kejap lagi je, besok je, lusa je. Transfer dekat bank orang lain. Dapat hak orang jadi orang lain. Setiap hari ada RM86,400. Kalau kita convert saat tu dalam ringgit, duit kita. Tapi kalau kita tak gunakan dengan baik, sibuk, banyak distraction kata Yati semalam. Betul Yati, terima kasih tolong tulis 86,400 saat. Banyak distraction. Kita sembang cerita pasal kehidupan orang, kita tak fokus apa kita nak. Dan hari ni saya punya voice note, tajuk dalam grup saya special, tajuk distraction. Siapa nak boleh follow saya punya Spotify, saya akan transfer saya punya bahan-bahan dalam tu dan semoga limpahan rezeki, sungai rezeki mengalir. Kalau cara dia, anda share je link tu, habis cerita. Share je link tu. Dalam ni pun, link ni pun sama. Kita dah share, kita dah kongsi. Dia ada 220 orang pagi ni, share je link ni. Tapi kita dapat pahala sama-sama. Bukannya saya yang mengajar je dapat pahala. Orang yang buat ni, yang bangun pagi pasang je benit dengan Neil pun tolong onkan, hostkan, Abang Amir yang semua kita ni, semua dapat pahala. Semua dapat ganjaran. Bukan ganjaran sijil yang maksud nak bagi tu je. Itu kat dunia. Sijil ni, pengalaman kami ada banyak sijil. Saya ada banyak sijil daripada sekolah, berfile-file. Dia ada banyak sijil kat sekolah, berfile-file. Anak saya ada banyak sijil. Bayangkan kami ada seorang anak pun dah banyak sijil. Tapi sijilnya hanya kertas. Tak bernilai pun. Kami dah pencen, dapatlah surat sijil pesara kan. Kad pesara. Semua kertas. Duit pun sama, duit tu kertas. Tak ada nilai pun. Hanya kertas semata-mata. Dan kita mengagungkan kertas. Sebab tu Allah tak nampakkan pahala supaya kita berebut pahala ni. Okey, cukuplah setakat ini, dah 7.32. Saya mohon ampun maaf. Semoga kesimpulan saya tadi, kejar malam Lailatul Qadar ni dan jangan fikir Lailatul Qadar je. Lepas habis Lailatul Qadar pula kita ada banyak lagi keistimewaan yang lain. Yang penting kita sampaikan tanggungjawab kita, dakwah kita. Dakwah saya sebagai Herbalifer sekarang ni, kalau orang tanya Ustaz dah besar Ustaz kerja apa? Saya bekerja sebagai social entrepreneur. Kerja aku bercakap sampaikan dakwah. Dakwah nutrisi. Ajak orang sihat. Ajak orang sihat makan, ajak orang sihat fikiran, ajak orang sihat spiritual. Kan? Siapa nak sihat tiga-tiga ni, jom follow. Jom buat sama-sama. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab anda semua. Pegang dada. Itu tanggungjawab aku. Tak kenapa. InsyaAllah, lepas ni insyaAllah, aku janji dengan diri aku akan tolong orang. Siapa saja. Sebab Allah dah bagi aku, Allah dah pilih aku nikmat sihat. InsyaAllah aku akan tolong siapa saja. Aku akan gunakan nikmat rezeki yang Allah bagi ni untuk bantu semua insan yang ada dalam dunia ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cukup setakat ini. Sekali lagi saya mohon ampun maaf. Saya nak serah majlis kita untuk sambung sesi PDT kepada Mak Su. Silakan Mak Su. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Semua bahagia. Tenang aja belajar hari ni. Masya Allah. Hari ni nyambung. Baju sama. Ustaz Zahma dengan Ustaz. Sama dengan Kak Ita. Nyambung kita hari ni. Sangat nyambung. Masya Allah. Kan? Okay. Siapa rasa bahagia hari ni? Siapa rasa bahagia boleh bagi love Kak. Sangat nyambung. Semua bahagia kan. Dan gambar ni kita masuk dalam Telegram. Bagi yang belum tahu Telegramnya, type aja kat Telegram tu kelas ngaji online. Okey, saya masuk kat page 2. Kita ada 200 orang, page 2. Sekejap. Okey, page 3. Sekejap, page 3. Okey, page 3. Okey. Comel je. Page Comel je Kak Julia dengan Kak Lisa. Kan. Love comel Kak Lisa dengan Kak Julia. Masya Allah. Comel sangat. Teruskan. Sekejap, page Sambungkan lagi. 4. Masya Allah. Sambung. 4 last page 5. Page yang kelima insyaAllah. Okey, page yang kelima. Alhamdulillah. Masuk semalam kan, saya kan dapat mesej bertalu-talu daripada kawan-kawan kita ni yang personal message yang dalam tulisan, dalam audio, dalam bentuk macam-macam bentuk VN, voice note dan semua berkongsi keajaiban, miracle yang mereka rasai, nikmati, jumpa
bila mereka mula masuk kelas mengaji. Tapi bukan kelas mengaji puncanya bukan kena betulkan. Tak nak syirik nanti. Sebab masuk kelas mengaji tu, tak nak situ syirik nama dia. Sebab kita menghampirkan diri, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita serahkan diri kita untuk mengaji. InsyaAllah Allah buka. Jadi saya pun dapat macam-macam. Dan Maksud pun sendiri. Maksud pun dapat penuh mesej. Dan kita berkongsi pula dalam tu. Dan insyaAllah lepas ni kita dengar lagi perkongsian-perkongsian keajaiban. Dan yang best malam antara yang saya boleh share sikit lah dalam ni perkongsian bagaimana hidupnya boleh berubah. Dia kata sebab mengaji. Saya pun rasa macam Allah bukan sebab mengaji tau. Sebab Dia tengah senyum tu Ustaz. Dia tengah senyum tu. Dia tengah senyum. Bukan sebab kelas mengaji. Sebab dia mendekatkan diri dengan Allah. Saya tanya buat online ke buat offline. Online pun tak, offline pun tak. Tiba-tiba jadi je. Tiba-tiba naik world team. Dia buka-buka skrin jadi world team. Dia buka-buka skrin jadi get team. Allahu Akbar. Saya korek rahsia. Tapi belum habis lagi sharing. Nanti saya akan share semasa insya-Allah. Tu siapa tu yang share skrin tu. Tak apa. Itulah ceritanya Maksud. Ada yang dapat customer, ada yang customer turun berat, ada yang dapat happinessnya yang sehat, ada yang tiba-tiba duit masuk, ada yang tiba-tiba customer lama datang balik, ada yang tiba-tiba banyak tiba-tiba. Yang bestnya bulan lepas dapat 4,000 VP. Bulan lepas 7,000 VP. Ada seorang tu dia mesej 7,000 VP. Bulan ni dah 7. Bulan ni dah 5,000 dah. Setengah bulan ni dah 5,000. Allahu Akbar. Saya rasa Allahu Akbar, jealousnya aku nak. Saya nak tanya apa ibadat yang dia buat? Apa amalan yang dia buat macam tu? Dan mungkin lepas ni Maksud boleh korek dan teruskan cerita. Silakan Maksud. Saya saja. Itulah Maksud pun sembang-sembang dengan dia ni. Masya Allah. Kan luar biasa. So humble. Luar biasa. Kan? Masya Allah. Saya pun suka Dr. Azhar bersama dengan kita. Masya Allah. Dr. Azhar, hari ni sihat Doktor? Alhamdulillah Maksud. Alhamdulillah. Masya Allah. Doktor, hari tu dia ada saya kat pergi Mekah hari ni. Kuantan. Hari tu saya pergi Kuantan. Sejak tu lah. Dari sebelum tu kita pergi training sama-sama lah. Kan? Kita pergi training Herbalife, kita berjumpa. Lepas tu saya jadi speaker dekat Kuantan hari tu. Masya Allah. Kan Doktor? Betul Maksud. Tapi saya rasa Maksud tak ingat kot kita naik cruise sama-sama 2011. Masya Allah ingat. Masya Allah. Mestilah saya ingat pengalaman yang tak dapat dilupakan naik kapal cruise yang ala-ala orang kaya gitu kan. Maksud memang berangan nak jadi suri rumah tangga yang kaya. Masya Allah. Luar biasa. Dr. Azhar, kenapa mesti nak buat business Herbalife ni? Dah jadi doktor dah. Jadi doktor dah lah. Well, sebenarnya kita dah dapat result bagus kan. Jadi kita tak bolehlah tak nak share dengan orang kan. Nanti kita jadi macam kedekut ilmu pula kan. So benda ni berkesan insya-Allah lah. Masya-Allah. Doktor tak takut ke kena kecam dengan doktor-doktor yang lain? Dengan nurse-nurse yang lain? Itu terpulang pada diri masing-masing lah. Saya, gelap. Tak apa, dalam bilik depan gelap tak apa, jangan gelap masa depan. Tu nak mencari lain tu. Yang penting yang penting kita fokus pada diri sendiri dulu. Itulah, itu yang paling penting. Jadi bila kita dah fokus pada diri sendiri, dapat result yang bagus, kalau orang nak Masya Allah. So kalau tengok doktor pun nak mengamalkan nutrisi. Padahal kan dekat hospital tu banyak je ubat-ubat yang bagus, segala antibiotiknya, segala ubat boleh boleh kumpulkan satu bakul untuk dapatkan sihat ya. So setiap kali kita sakit je mindset kita pergi jumpa doktor, makan ubat hospital. Makan ubat apa? Sakit lutut pergi cucuk. Sakit lutut makan ubat tahan sakit. Sakit kepala makan ubat tahan sakit. Macam tu lah seterusnya kan. So kadang-kadang ada beberapa orang doktor yang share juga, dia kata rasa macam bersalah rasanya makan dadah. Kan. So bagi setengah doktor yang faham tentang nutrition ni, dia orang kata bestnya dengan nutrition ni
dah tak banyak dah makan ubat. Even diorang sendiri pun mengamalkan nutrition ni, diorang kurang dah makan ubat. Betul tak doktor? Dr. Azhar. Betul, insyaAllah. Sorry, memang betul line hilang tadi. No problem. So, kalau kita ada penyakit, doktor suruh makan ubat, kita teruskan makan ubat. Selagi doktor tak sahkan yang kita dah bebas daripada penyakit tu kan. Jadi jangan pula kita makan nutrisi, kita langsung nak tinggalkan ubat tu semua, jangan. Tu penting tu. So ini saya sebenarnya etika Herbalife nak kena jaga, etika doktor pun nak kena jaga. Kan doktor tak boleh nak promo Herbalife ke apa pada patient, tak boleh. Tu satu. Lepas tu etika Herbalife pula kita tak boleh gunakan kita punya taraf doktor tu, kita tak boleh gunakan testimoni kesihatan semua tu sebab Herbalife bukan ubat. Ingat Herbalife bukan ubat. Itulah, kita tak boleh nak kata Herbalife menyembuhkan penyakit pun tak boleh. So, ini gambar-gambar lama. Masya-Allah. Masya-Allah. Doktor memang makan semua produk ke? Semua produk Herbalife doktor makan? InsyaAllah. Setakat apa yang kita dapat gunalah. InsyaAllah. Semua ada. Semua ada ya. So satu family ke consume doktor? Betul. Saya tukang buat sahur lah. Sahur memang kita satu family consume Herbalife lah. Yang paling utama 1, 2, 3 kan, shake, teh dengan aloe lah, itu yang paling utama. Ambil omega juga, kadang-kadang ambil TC kalau kita perlukan energi ekstra lah. Masya-Allah. Dan yang lain-lain juga. Bagus syurga ni. Sama dengan syurga saya. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. So doktor, apa yang membuatkan doktor never give up, stay dalam bisnes Herbalife ni doktor? Sebab rata-rata dekat sini doktor, diorang ni kadang-kadang diorang nak berjaya cepat, tapi ada kekangan dekat situ. Sometimes diorang nak cepat, diorang nak world team dalam masa 4 bulan contohnya macam tu. So diorang tak sanggup nak tunggu setahun baru nak jadi world team. So majority macam tu. Ada juga yang dalam 3 bulan dah jadi world team. Macam Ayah kan, 3 bulan jadi world team. So kita dekat dalam ni macam terinspirasi antara satu sama lain. Itu yang sangat highest energy, pagi-pagi kita nak mendoakan antara satu sama lain. Tak ada yang tidak boleh, melainkan boleh je, kan. So doktor memang never give up doktor, daripada dulu lagi doktor. Well, nak kata never give up tu susah juga, sebab sebenarnya kita turun naik juga. Dulu berjaya turun 30 kilo, Alhamdulillah. Lepas tu tahun 2013-2014 saya mengalami tekanan kuat lah daripada kerja. Sebab tak lulus exam pakar lagi waktu tu. Jadi ramai orang fitnah kan, kata yelah busy buat Herbalife sampai kerja terabai apa semua kan. Tapi sebenarnya itu silap. Kita bukannya buatkan kerja terabai, tapi Herbalife membantu dari segi kewangan, dari segi kesihatan otak kan. Tapi itulah, tapi sebab kita tak nak orang kecam fitnah macam tu, tak baik lah kan untuk Herbalife juga. Jadi saya kembali ke buat secara rahsia. Yang penting kita buat untuk diri kita sendiri, dan kita kekal dalam Herbalife. Sebab apa yang specialnya Herbalife ni saya nampak ialah semua orang Herbalife dia bersikap positif. Itu yang paling penting saya rasa. Jadi kawan-kawan Herbalife semuanya yang sentiasa bantu-membantu dan support each other, dan sentiasa positif, itu yang best tu. Kita susah nak cari community macam ni sebenarnya. Kita nak ubah diri kita jadi lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang sama cita-cita, sama dia punya fikrah kan. Itulah, Alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat dapat jumpa platform ini. Terima kasih Marina, terima kasih Ustaz sebab menjemput saya masuk dalam grup ni. Kita tak risau siapa, line mana ke apa ke, kita tak risau. Kita semua love line.
Bak kata Mak Yang kan. Masya Allah. So macam apa ni, saya pun teruja sebab macam doktor pun boleh ambil masa sikit ya untuk nak apa ni, nak masuk dekat apa ni, grup pagi-pagi ni kan, kuliah kita, sesi pengajian kita, Masya Allah, itu bertadabbur. nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Masya Allah kan, luar biasa, sangat positif. Yeah. So kalau macam kita sama nenek, kita under Jenny, betul kan? Betul. Kita under Betul, Jenny kan, betul. kita satu team kan. So walaupun kita satu team, dan yang lain-lain tu bukanlah bermakna bukan satu team kita. Ini semua ni kita adik-beradik Mak Hyush. Ya, kita di bawah naungan Mak Hyush. Thank you pada Mak Hyush dan thank you Allah sebab Allah pilih Mak Hyush untuk apa ni, tunjuk peluang dekat kita. Okay, memperjuangkan misi nutrisi, bantu masyarakat jadi sihat, bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Masya Allah kan, sebab ramai yang dah berjaya dekat sini. Saya ada soalan untuk doktor pula. Ya boleh. Okey. Betul bila Masuk kata Masuk dengan Dr. Azhar line yang sama daripada Jenny, dan semalam Dr. Azhar baru balik daripada US. Dia berkomunikasi secara online dengan Jenny, dengan tim daripada sana, dan dia bercakap, kalau tak salah saya, dengan Dr. apa semalam, Dr. David Hiba ke Louis Inaro ke siapa? Dr. Hiba ada Semalam. and join Dr. STS International daripada US lah, ada John Tuttle nampak. dan ramai lagi lah. John Tuttle pun ada. Jadi soalan saya, kan, dalam proses kita nak sihat, nak turun berat badan, dan kita banyak dapat macam kritikan, penghinaan, kutukan ataupun kecaman. Bila kita kata benda ni bahaya, benda ni boleh rosak buah pinggang, benda ni boleh macam-macam. Jadi sebagai pengamal perubatan, bagaimana, apakah nasihat doktor kepada kami semua ni yang bukan pengamal perubatan, yang tidak ada basic tentang sains dan juga perubatan, macam mana kita nak bertenang dan menghadapi situasi tersebut? Mohon doktor sampaikan kepada kami ni. Okey, yang paling penting, satu ialah kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah cara kita respon. Cara respon yang paling senang ialah keep quiet dan smile always. Itu paling senang. Sebab orang yang kecam tu, dia tak tahu, dia tak faham. Jadi kalau kita senyum je, dia akan terkejut. Kenapa kita tetap juga dengan kita punya pendirian, tapi kita tak gaduh, tak perlu gaduh. Itu buang masa kita, buangkan energi kita saja. Nak ulas sikit pasal kesan Herbalife dari segi perubatan kan. Kan orang kata ada case report kan tentang perosakan hati contohnya. Tapi satu ialah Herbalife bukan ubat. Herbalife ialah makanan. Ada berapa banyak kes yang kaitkan Herbalife dengan kerosakan hati itu, tapi ada kajian kemudiannya dia tak dapat nak detect apa-apa pun dalam bahan ingredient Herbalife tu yang menyebabkan kerosakan hati. So tiada bukti. Setakat case report itu bukti yang tak cukup kuat. Contoh ubat paracetamol. Semua orang tahu ubat paracetamol boleh buatkan kerosakan hati kalau dia ambil secara overdose. So kita kalau kita nak jaga, kita cubalah elakkan daripada overdose. Nak kata overdose tu berapa, masalahnya Herbalife dia tak bagi tahu secara teliti kan, sebab sebab Herbalife ni bukan ubat. So kita boleh tengok pada orang lain berapa banyak dia makan apa ke yang selamat. Kita follow yang mana yang selamat, insya-Allah. Sebab dia tak sama setiap individu kan, kita punya saiz badan tak sama, usia tak sama, kecergasan tak sama, jadi dah tentu berbeza. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Lagi satu saya nasihatkan semua orang lah, kalau boleh kita pastikan dia sihat kalau boleh. Sebelum mula Herbalife, at least dia punya buah pinggang okey, dia punya jantung okey, dia punya liver okey, sebab kita tak nak jadi fitnah pula kan. Makan benda ni buatkan benda tu sakit, padahal sakit tu dah ada dah sebelum tu. Mungkin lah kan. Ini semua benda-benda yang fitnah. Kalau orang nak fitnah, dia akan fitnah. Itu masalah dia. Jadi kadang-kadang doktor yang datang dekat kita tu kan, orang yang dah ada sedia masalah. Jadi
apa nasihat yang boleh doktor bagi? Contoh yang datang pada kami ada juga yang sedang sakit buah pinggang. Kita nak bagi pun kita takut, dan orang yang sakit buah pinggang ni dia punya water consuming ni dia tak boleh ambil banyak, 500 ml sehari. Jadi kadang-kadang jadi masalah bila kita nak bantu. Jadi macam mana cara terbaik? Kalau saya ialah kita ada cara lah, kita tak advise lah untuk teruskan ataupun kita bagi sikit sangat ke macam mana. Sebab dia dah sampai tahap macam tu. Jadi macam mana? Betul lah doktor cakap tadi, kita kena cari orang yang sihat ataupun kita kena bantu. Nak mulakan kena sihat. Dan kalau yang dah datang kat kita ni yang dah ada penyakit macam mana? Kalau yang datang tu dah ada penyakit, saya etika sebagai seorang doktor kita elakkan. Tapi etika sebagai seorang Herbalife, kita tak semestinya nak menjual. Kita boleh nasihatkan dia dari segi gaya hidup, kita boleh nasihatkan dia dari pemakanan sihat. Itu semua tu banyak lagi nilai-nilai yang kita boleh beri. Kita dah belajar banyak kan. Jadi kalau kita sampaikan pada orang tu, walaupun kita tak dapat pulangan duit daripada dia, walaupun dia tak beli apa-apa daripada dia, tapi dia dah dapat nilai daripada kita. Dia dah dapat nasihat yang bagus yang boleh diamalkan, dan dia akan cerita pada kawan-kawan dia, dia akan cerita pada ahli keluarga dia. Kita akan dapat rezeki Allah daripada cabang-cabang itulah, insya-Allah. Kita kena yakin itu yang benda saya tu. suka berkawan dengan doktor ni, sebab dia bagi kita nilai, dia ajar kita nilai. Cara bercakap pun cool je kan. Nilai tu yang mahal yang orang cari kita. Allah Akbar, power luar biasa. Betul, Ustaz. Satu lagi soalan. Kan? Satu lagi soalan. Dalam proses perjalanan kita yang indah ni kan, yalah, ada masa kita ni turun naik. Kan, ada masa kita maintain berat badan, ada masa kita naik berat badan. Saya pun sama. Ada masa raya nanti, seminggu lagi, minggu depan, kita akan lalui cabaran ni. Lemang banyak, rendang banyak, makanan-makanan yang hidden sugar, hidden calories banyak. Jadi macam mana doktor boleh bagi tips untuk hadapi satu, tips nak hadapi cabaran itulah, maknanya makanan-makanan tu. Yang kedua, ada tak senjata-senjata raya ya, ataupun senjata yang boleh kita pakai dalam Herbalife sendiri ataupun yang selain dalam kehidupan lah. Macam mana cara kita nak atasi tu? Contoh, kita boleh tambah aloe ke, guna TC formula ke, guna omega 3 ke, apa ke, based on your experience as a doctor. Kalau ikut pengalaman saya, Ustaz, itu normal. Kalau tanya Kevin Zahari pun dia akan kata itu normal. Janganlah sampai tak nak pergi beraya, sampai tak nak makan apa masakan isteri, nanti kecil hati pula dia kan. Jangan. Kita tak boleh stres dan kita tak boleh buatkan orang lain stres juga. Siapa stres, dia punya lemak tu degil, tak nak pecah, tak nak cair. Cubalah. Saya akui sendiri, saya banyak stres. Bila stres kita makan. Masalahnya bila happy pun kita makan, bila sedih pun kita makan, bila bosan pun kita makan kan. Itu masalah ramai orang macam tu. Jadi turun naik itu normal. Motivasi diri tu kita kena bersihkan tiap-tiap hari. Dengan bergaul dengan kawan-kawan yang positif macam ni tiap-tiap hari, itu buatkan kita sentiasa check lah diri kita. Betul tak? So itu salah satu cara lah. Lagi satu cara, saya suka buat reminder. Kalau saya tak dapat join group macam ni, saya ada reminder dalam phone saya ada reminder dalam saya punya jam tu kan, ada silent vibration semua. Waktu makan, ada reminder untuk sarapan, snack, lunch, waktu bukan puasa lah kan, waktu bukan bulan puasa. Tapi itulah, reminder tu semua akan buatkan kita aware dengan jadual makan kita. Macam tu juga saya buat dalam program diet saya dengan grup saya kan. Walaupun ramai yang tak pakai Herbalife pun, tapi kita bagi nilai pada mereka. Kita bagi nasihat-nasihat gaya hidup dan cara pemakanan. Dia suka. Kalau dia nak ambil Herbalife, Alhamdulillah. Kalau dia tak nak, tak apa. Saya bagi nilai pada semua orang, insyaAllah. Itu yang saya suka cara doktor. Doktor, untuk makluman kawan-kawan kita, doktor dia ada satu grup diet rahsia. Bukan senang tu nak dapat tip direct daripada doktor kan. Dan saya suka cara doktor berkongsi tu, kita bagi nilai dekat orang. Dan saya suka cara doktor berkawan. Doktor jenis tak pilih orang tau. Dia sanggup berkongsi, dia sudi berkawan, yang saya rasa itu satu nilai yang luar biasa, tak ada pada ramai doktor.
Dan kami bersyukur doktor sudi berada dalam grup ni lah. Kita ni siapa-siapa lah kan. Saya cikgu pencen je kan. Ahmad Su suri rumah je kan. Walaupun dia boleh speaking English very well. Kan. Jadi apa ni, doktor tak kira siapa-siapa pun sudi berkawan asalkan kita boleh kongsi nilai. Jadi saya suka contoh kan macam mana doktor nak sampaikan kebaikan tu kepada semua orang. Macam mana kita nak jadi kuat diri ni nak sampaikan kebaikan. Sebab kita kadang nak sampai benda baik. Tapi belum buka mulut nak sampai benda baik dah orang kecam. Ada sahaja isu kecaman ni. Silakan doktor. Yang pertama saya suka kita tengok Ustaz Abid Liu contohnya kan. Ustaz Abid Liu pun sama juga. Bukan sahaja orang Islam tapi orang bukan Islam juga. Dia layan sama. Sebab dia kata kita ni semua bawah Allah. Allah sayang kita semua. Rahmatan lil alamin. Bukan sahaja manusia, bukan sahaja Islam tapi semua makhluk kan. Jadi kita mula macam tu. Kita mula nak jumpa dengan orang tu, kita mula dengan rasa kasih sayang dalam hati kita. Kita rasa ikhlas, kita rasa sincere, kita cerita dari hati ke hati, itu paling utama. Saya dengan pasien saya pun macam tu. Saya layan mereka macam ahli keluarga sendiri. Jadi dia boleh rasa melalui apa yang kita cakapkan tu, yang kita ambil berat tentang mereka kan, kita care. Jadi itu yang paling utama sebenarnya. Kalau dia nampak saja, kalau dia terasa saja macam kita nak menjual, itu dia akan shut down. Dia akan kata, doktor ni dia nak menjual je, tak boleh. Dia tak nak kan. Kita kena ikhlaskan, kita betulkan kita punya niat. Kita nak tolong dia, kita ambil berat tentang dia. Macam itulah. Itu yang kita boleh develop relationship. InsyaAllah silaturahim. InsyaAllah. Innamal a'malu binniyat. Niat kita nak bantu dan beri nilai yang terbaik kepada dia. Satu lagi yang best yang saya tanya-tanya. Saya banyak soalan ni. Nanti tanya juga yang lain. Semua dapat belajar. Bagus. Saya suka doktor kan, macam mana, saya tahu tau, doktor ni seorang yang sangat sibuk mengajar. Doktor bertugas operate tu, duduk dekat bilik operation. Doktor ni pakar tau, pakar operate. Satu patient tu berjam-jam. Lepas tu mengajar lagi dekat UIA Kuantan. Doktor daripada Hospital Kuantan. Lepas tu nak belajar, mengajar satu, belajar sambung pengajian peringkat pakar sampai dapat title Profesor Madya. Jadi soalan saya, macam mana doktor bagikan masa dengan semua tu? Allahu Akbar. Tentang bahagi masa ni, semua orang ada 86,400 saat ya Ustaz. Jadi semua orang sama. Apa yang kita boleh buat, saya tak suka time management. Saya lebih suka focus management. Apa yang kita fokus waktu tu. Jangan waktu kita belajar, kita main. Jangan waktu kita main, kita makan. Waktu kita makan, kita tengok handphone. Jangan. Kita nak fokus. Kalau kita betul-betul fokus, alhamdulillah berkat belajar tu fokus, dia dapat masuk dalam hati. Kan? Kita makan pun fokus, dapat bersama keluarga contohnya. Waktu main pun kita fokus, kita boleh buat sungguh-sungguh senaman. Bukannya asyik-asyik tengok phone, Wah, saya pun guilty juga sebenarnya. Saya pun buat juga. Tapi itulah, kita cuba ingatkan diri kita, fokus, be present, buat apa yang kita buat tu. Itu yang peringkat pertama. Tapi peringkat kedua, kita boleh buat combine 2-3 benda sekaligus. Contohnya kita nak physical, at the same time kita nak family time. Kita boleh berfizikal dengan family. Kan, kita boleh exercise sama-sama dengan anak, dengan isteri. Itu kita combine kan, kita punya fokus tu dapat 2 benda sekaligus. Memang tipu lah kalau kata Herbalife ni buang masa, tak. Kalau kita pergi restoran nak makan, kita nak naik kereta, nak cari parking, nak memilih makanan, nak makan, nak membayar, punyalah banyak masa tu sebenarnya. Kalau kita ambil Herbalife shake je, 10 saat, 20 saat siap shake, tak sampai 1 minit dah habis shake, settle. Betul tak Ustaz? Saya pernah tengok Ustaz buat video pasal tu kan, dulu sebelum ni. Kan, betul-betul, saya setuju. Maknanya sebenarnya Herbalife ni makanan yang cepat, jimat, sedap, sihat, sesuai sisi keluarga. Ada 4S tu. Sedap, sihat, selamat, senang, sesuai sisi keluarga. 5S. Nampak? Powerful doktor punya sharing hari ni. Saya suka sangat. Kemudian saya suka tu yang focus management.
Kami dah banyak pergi training leadership, pergi training personal development. Saya banyak dengar audio. Hari ni saya dapat ilmu yang power ni. Fokus, management dan combination. Betul. Kalau kita nak buat sesuatu, biarlah satu peluru tu kita tembak. Kita memburu, satu peluru dapat tembak dua buruan. Dua di combination. Maknanya doktor ajar kami bagaimana satu kali kerja kita dapat buat dua manfaat. Focus on health and focus on family. Itu cara yang sangat luar biasa. Dan contohlah di dalam family doktor, kan anak ada 3 orang kan, dengan isteri yang tersayang. Anak 2. Macam mana nak share nutrition ni dekat diorang? Diorang suka tak? Budak-budak suka tak? Family. Budak-budak dua-dua tak obese. Jadi kita boleh adjust dia punya shake tu ikut apa yang disuka. Kadang-kadang ada anak saya yang sulung, dia suka shake coklat tambah aiskrim vanila. Dia suka rasa macam tu. Tak apa, kita bagi. Anak saya yang kedua dia suka shake kosong dengan air sejuk je. Okey, boleh, no problem. Ayahnya suka semua shake orang apa? rasa. Ayahnya Apa suka dia, shake Ustaz? apa? Ayahnya Ayah, suka shake. saya suka shake coklat strawberry. Wah. Ala-ala Cameron Highland tu. Aduh. Kan rasa macam strawberry dia buatkan kulit jadi halus dan mulus. Dengar tu tips bagaimana nak jadi kulit halus dan mulus. Macam dalam tengok muka Dr. Azhar bukan muka saya tak, muka sana. Macam mana dapat kulit halus dan mulus? Gunakan shake strawberry. Lepas ni siaplah strawberry laku keras. Betul Ustaz, betul. Dia jadi pinkish kan doktor, muka kita jadi pinkish. Kalau tengok orang yang pakai herbal betul-betul, tak sempat make up pun, dia punya kulit dia licin, nampak bersinar. Saya tak pakai make up pun lagi bagi dia, tak adalah. Tak ada. Aduh, boleh tahan tu gurau Kan? So difahamkan dekat dalam ni doktor, ada ramai yang sakit lutut, masalah cabaran obesity. So kadang-kadang tak larat nak jalan kan. So kadang diorang nak buat exercise, nak lompat tak boleh. Jadi kesian kan, terbatas. Masalah lutut takkan dah sakit nak kena pergi dapat ubat tahan sakit ataupun nak pergi cucuk kan. Berjalan pun susah kan. So doktor boleh suggest tak macam mana bagi cepat sikit bahagian lutut tu, especially turunkan berat badan bahagian lutut, badan semula kan. Especially dekat lutut lah yang diorang sakit. Saya belajar daripada Ustaz juga sebenarnya. Ustaz pernah cerita masa dia berat 100 berapa dulu Ustaz? 128. 128. Dia tak mampu nak exercise. Betul. Sakit kaki, sakit lutut. Saya setuju. Jadi bila dia macam tu, dia kena fokus pemakanan dulu. Pemakanan kan 80%, exercise 20% saja. Fokus pemakanan dulu, bagi berat badan tu kurang sikit, jadi kurang beban pada kaki. Bila dah kurang sikit tu, baru mula exercise yang boleh dulu. Kalau sakit kaki, kita exercise core, kita exercise buat squat ke, kita buat, squat tu kaki. Kita buat yang lain, sit up dulu kan, push up ke apa ke, tapi pakai sekadar kita mampu kita lah. Kita buat apa yang kita mampu dan setiap hari kita kena perbaiki diri kita. Dan lebih baik daripada semalam. Itu yang kita kena buat lah. Saya suka. So, fokus pemakanan dulu. Bila kita obese, bila kita, yelah, orang yang badan besar, dia tak boleh nak buat senaman macam orang yang badannya tak besar. Dia tak sama dan di level dia pun kena slow sikit. Dia kena level beginner. Kita tak boleh nak lompat-lompat, nanti makin mencederakan. Lepas tu ada satu lagi soalan ni doktor, soalan daripada Kak Ita. Doktor, kalau ada masalah fibroid dan GERD, apa nasihat? Ini kena jaga pemakanan, apa nasihat doktor bagi orang yang ada masalah fibroid dan GERD, GERD? Nak saya jawab sebagai herbalife ke sebagai doktor? Saya jawab dua-dua lah, senang. Saya jawab dua-dua konteks. Kalau ada penyakit, pergi jumpa doktor. Okey. Lepas tu pemakanan kena jaga. Lepas tu exercise, gaya hidup sihat kena jaga. Sebab kebanyakan penyakit memang berasal daripada pemakanan dan gaya hidup. Kan?
Jangan kita tak nak pergi doktor nak pakai Herbalife untuk rawat fibroid. Tak ada. Herbalife bukan ubat. Herbalife tak menyembuhkan apa-apa penyakit. Disclaimer tu kena sentiasa ada kan. Kalau Betul. tidak, kita punya akaun boleh terminate kan Ustaz. Ada Betul. ancaman daripada company kan. Betul. Jangan. So, ada penyakit, jumpa doktor. Kalau kita kalau kita sentiasa jaga pemakanan dan ini, insya-Allah kita kurangkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit ni. Kita kurangkan risiko kencing manis, obesiti, darah tinggi, stroke, kolesterol dan banyak lagi yang berkaitan dengan obesiti kan. Jadi itulah cara dia. InsyaAllah. Okey. Terima kasih doktor. So Betul dia nasihat cover tu. both. Sebagai Dia doktor cover dan both. sebagai Herbalife. Dia cover dua-dua. Jawapan tu jawapan yang sangat bagus. Dan ingat penyakit ni dia datang macam doktor sebut berpunca daripada pemakanan. Islam pun sebut penyakit punca dari perut. Benda ni kita dah tahu dah, tapi saja nak tanya dia lah kan. Saya pun samalah kan. Baik, jadi saya suka tu, maknanya nasihat kepada umum, maknanya untuk dapatkan hidup yang sihat, macam doktor cakap tadi, kena amalkan pemakanan yang sihat, kena ada healthy active lifestyle. Okey. Kemudian soalan apa nama tadi soalan dia? Kejap. Okey. Bagi mereka, contoh kepada yang ada parent, ibu bapa yang kita macam nak galakkan mereka makan sihat. Macam mana cara kita nak ajar mereka ni? Yelah, orang tua dia ada fahaman dia sendiri kan. Dia dah biasa makan sayur lemak, kuah kari, makan rendang. Lepas tu kita nak ajar makan yang kukus, rebus, bakar. Macam mana doktor bagi nasihat kepada kami-kami anak-anak ni? Semuanya kita kena mula dengan diri sendiri dulu. Kita tak boleh nak ubah orang lain. Tapi bila kita buat dengan diri kita sendiri dulu, lepas tu orang nampak perubahan kita, dia akan teringin nak jadi macam kita. Bila dia dah teringin, baru kita boleh kita tak boleh paksa. Kalau kita paksa, dia akan lari. Dia akan putuskan silaturahim sampai macam tu pun ada kan. Kita tak nak macam tu. Jadi dengan ahli keluarga, dengan mak ayah kita share dengan dia kebaikan apa semua tu. Kalau dia nak, kita boleh bagi shake dekat dia kan. Saya pernah waktu raya, kita bukan bagi angpau, kita bagi shake. 1 botol F1 untuk mak kan. Contohlah dulu. So macam itulah. Kita berikan kasih sayang kita gunakan Herbalife tu sebagai tool lah, sebagai tool untuk kita sampaikan kebaikan nutrisi kan. Itulah apa-apa pun dengan kawan-kawan semua kan. Mana kita kena jadi contoh yang terbaik. Betul. Kepada orang lain, insya-Allah orang akan ikut kita. Terima kasih banyak doktor. Satu lagi soalan berkenaan dengan disclaimer. Kan tadi kan bila kita ni ada limitation, ada had, ada boundaries yang kita tak boleh langgar. Contoh doktor tak boleh nak langgar etika kedoktoran. Kita tak boleh nak menjual sebagai doktor lah. Dan sebagai Herbalifers, kita tak boleh nak overclaim. Contohnya F1 ni dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi, kencing manis, GERD, fibroid, kanser dan sebagainya. Contoh kan. Maknanya disclaimer. Dan penting bila doktor sebut pasal disclaimer, saya nak cerita sikit, kongsi pengalaman sikit. Saya sendiri pernah 2 kali hampir diterminate oleh company Herbalife. 2 kali kerana perkongsian banyak gambar dan testimoni yang berkaitan dengan penyakit. Sila ambil perhatian. Herbalife bukan ubat. Dan kalau kita nak kongsi, dia ni sembuh penyakit darah tinggi, dia ni sembuh penyakit kanser, no, tak boleh. Sebab doktor sendiri tak boleh claim doktor dah sembuhkan penyakit. Betul doktor? Kan? Doktor pun tak boleh nak claim. Sebab yang menyembuh bukan maknanya kita tak boleh nak claim. Sebab itu dia panggil overclaim dan menyalahi peraturan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bila sentuh isu disclaimer ni, saya ingatkan diri saya, pastikan kita bubuh disclaimer dekat setiap gambar kita tu. Kalau kita bubuh gambar testimoni, dan ini pengalaman saya sendiri, dan setiap gambar testimoni saya memang ada perkataan tu. Tulis before after dan jangan tulis tarikh bila. Tak boleh, tulis tahun boleh lah, tapi tulis tarikh bila, tempoh jangan tulis. Dan mesti tulis tu, results are not typical, individual results may vary. Mesti tulis. Kalau gambar kita tu kedapatan digunakan claim oleh company lain ataupun digunakan dan orang company dapat ambil gambar tu dan mereka boleh buktikan
menyebabkan kita bersalah, menyebarkan maklumat palsu ataupun dipanggil misleading information, kita boleh di-terminate daripada membership dan kita boleh diharamkan dapat segala manfaat daripada Herbalife. Itu yang berlaku kepada saya. Tapi daripada detik itu, saya ambil iktibar dan saya tidak sebarkan. Jadi betul cakap doktor tadi, kena jaga disclaimer dan kena berhati-hati dalam menyampaikan, lebih kepada menyampaikan manfaat, bagi value dan jaga silaturahim. Dan saya suka tips dan teknik yang doktor kongsikan kepada kita hari ini berkenaan dengan disclaimer dan juga ni. Dan disclaimer pun ada satu lagi disclaimer tentang pendapatan. Tentang pendapatan, maknanya pendapatan adalah tidak, macam mana dia betul lupa dah. Maknanya tidak, dia based on kepada usaha kita. Sebab banyak mana kita menyampaikan kepada orang lain, itulah yang kita dapat. Dan saya suka nak tanya, ni doktor dulu ialah pernah pergi vacation Herbalife kan. Boleh tak doktor share sikit kan, macam mana masa tu belum sibuk lagi dengan sambung belajar, nak ambil pakar dan sebagainya. Macam mana boleh capai qualify vacation dan seronok ke pergi vacation Herbalife ni? Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Vacation yang saya takkan lupa lah naik cruise. Lepas tu dapat dinner bersama-sama dengan Mak Su. Aduh, itu best sangat. Saya ingat lagi masa tu tahun 2010-2011. 2010 saya diet dengan Herbalife secara rahsia. 2011 orang dah banyak bertanya sebab perubahan sangat ketara. Maka saya share secara rahsia juga dalam bilik tertutup kan, share, dia beli, lepas tu siapa nak order, saya order online, dia dapat kat rumah. Jadi orang tak nampak saya menjual. Orang tak nampak saya menjual, dia kena rahsia. Lepas tu makin lama makin banyak. Kita sebab orang bercakap, word of mouth tu sangat powerful. Tapi harap-harapnya cakap benda yang baik lah kan. Lepas tu dapat naik supervisor, dapat naik world team. Lepas tu sekali Herbalife keluarkan, sebab bulan 1 2011 Jenny datang Malaysia. Dia bawa saya ke HOM di KL. Kebetulan waktu tu saya berada di KL. Dia tunjuk salah seorang millionaire team tu tunjuk naik cruise tahun bila dulu kan. Saya kata saya pun nak naik cruise juga kan, sebab tak pernah naik cruise seumur hidup kan. Sekali tengah tahun tu keluar pula Andrew Cockman. Betul. Lepas tu keluar promosi naik cruise dalam bulan 7 bulan 8. Kita pun sungguh-sungguh buat. And saya tak, sebab kita busy kan. Saya pernah cerita dekat Ustaz, saya buat Herbalife dulu 1 malam je seminggu Ustaz. Betul tak? Ingat tak? Betul. 1 malam seminggu lah kita jemput new customer, kita jemput new distributor, kita jemput supervisor. Adalah cara dia kan Ustaz, macam mana nak buat. Dia is not really HOM, tapi dia buatkan semua orang rasa teruja, buatkan semua orang rasa semangat, dan semua orang Masya Allah 5,000 VP setiap bulan, Alhamdulillah. Masa nak kejar cruise tu 10,000 pun boleh kan. Alhamdulillah lah. Maknanya kan, sesibuk kita pun ataupun serahsia mana pun kita, ada cara boleh sampai. Dan saya percaya tu fokus management tu. 1 malam seminggu pun boleh naik cruise. Ini kan mereka-mereka yang ada masa banyak dalam PKP, dalam Ramadan, dan memang tak ada apa-apa, semata-mata nak buat, nak berkongsi manfaat je. Ya Allahu Akbar. Ada 86,400 dalam akaun masing-masing. Betul Ustaz, betul. Dan masa doktor qualify cruise tu memang doktor percaya ya? Doktor sangat percaya. Kita percaya. Kita percaya kita boleh buat. Kita tahu kita punya customer base macam mana. Kita tahu semangat semua orang nak turun berat dengan cara sihat dan nampak glowing, shaping, cantik. Bukannya jadi kurus kering. Tak, kita buat fat loss kan. Semuanya lengkap lah sebenarnya program Herbalife ni. Jadi bila dia dapat kesan, dia cerita dekat orang. Orang pun dapat kesan, dia cerita lagi ramai orang. Macam itulah Herbalife ni. Kita fokuskan siapa yang kita boleh jaga tu, dan dia akan jaga orang lain tu. Macam itulah. Nak kata
kita MLM sangat, kita MLM yang kasih sayang punya. Kita jaga semua orang bawah kita. Tu MLM Herbalife kasih is sayang. Herbalife. Dan doktor, kalau doktor perasan, dalam ni ada geng doktor masa pergi cruise dulu, nama dia Kak Lin. Masya Allah, betul Masya Ustaz Kak Allah. Lin. Kak Saya Lin pun ingat ada. saya teringin sangat nak ambil gambar dengan dia dekat cruise tu. Rupanya dia pun teringin nak ambil gambar dengan saya. Ya Allah. Allah. Hari ni berjumpa Kebetulan. jejak kasih online ada dalam ni. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Kena petik dah ni. Kena petik. Allahu Akbar. Apa khabar semua? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Kak Lin alhamdulillah sihat? Kak Lin. Sihat Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih. Ustaz, Alhamdulillah. saya ingat Kak lagi Lin Ustaz. kan buat comeback dah. Saya ingat lagi Ustaz, masa tu saya berbincang dengan Kak Lin. Saya risau event Herbalife banyak bercampur gaul, banyak huha-huha, berjoget beramai-ramai atas kursi lah semua. Saya tak nak semua tu, saya tak suka kan. Tapi Alhamdulillah lah kita buat kita punya event sendiri yang lebih Islamik, yang tak menyalahi apa-apa etika, yang tak menyalahi apa-apa syariat kan. Ini ialah platform yang terbaik yang saya pernah jumpa dalam dunia Herbalife. Masya Allah Ustaz, saya rasa kita patut teruskan Ustaz. Kita patut teruskan sampai bila-bila. Masya Allah. InsyaAllah. Masya Amin. Allah. Silakan Kak Lin. Kak Lin ada something nak lepaskan. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sahabat yang dirindui semua-semua ni. Dalam ni yang Kak Lin masih yang Kak Lin kenal Dr. Su. Yang kami 3 orang pergi cruise, atau ada lagi kawan-kawan yang pernah pergi cruise dalam ni? Kak Marisa ke kalau ada tu? Sebab guna handphone kan, tak guna laptop, tak boleh tengok semua. Kak Marisa ada kat sini, Kak Marisa. Kak Kak Marisa ada kat sini. Aku tak pakai mudah lagi. Memang seronok sangat pergi cruise tu. Memang teringin sangat nak naik kapal sebab dah 2 benda yang tak pernah naik. Kapal terbang, kapal cruise dan juga kereta api masa tu. Bila kata nak kena qualified tu, buat je. Suhana ni, Lain tak okey pun, lain tak clear. Suhana, dia cari rumah je. Dia selalu bakar Kak Lin. Dia cakap, buat je 10,000 1 point sebulan. Kak Lin pun tak sampai sebulan, memang buat 10,000 1 point. Memang betul-betul qualified pergi cruise, bawa masa tu Kak Lin single mom, so bawa anak sulung. Sebab anak sulung ni banyak jasa jaga adik-adik, so bawa lah. Dan Kak Lin, Dr. Azhar, Ustaz Man, Ustaz Nur Azman, kami memang pernah berbincang lah hal-hal yang doktor cakap tadi tu lah. InsyaAllah ini adalah langkah pertama dengan kelas Tadabbur Al-Quran ni. Kita nak ambil keberkatan perniagaan tu sendiri dengan melaksanakan ibadah kita dalam perniagaan ni dengan cara yang betul lah. Kalau produk kita tu dah patuh syariah, bisnes Herbalife pun patuh syariah, tapi cara kita bawa bisnes tu tak patuh syariah, bimbang keberkatan tak ada. Bimbang tak ada keberkatan. Keberkatan tu yang paling penting sekali sebab dia datangnya redha Allah pada kita. Itu sajalah kot Ustaz. Allah Akbar. Sikit tapi dia punya isi powerful. Powerful. Nampak? Yelah mungkin lain Kak Lin ada cabaran. Jadi suara tadi putus-putus. Tapi saya faham. Saya faham bahawasanya misi kita sama. Misi kita bukan hanya nak mengejar manfaat di dunia. Nampak tu dia punya anak buah Ustaz Bukhari dah bagi semangat kan. Misi kita sama, misi kita nak bawa juga apa yang kita buat ini kepada akhirat. Sebab kalau kita kejar dunia, kita kejar akhirat, dunia datang menyembah kita. Itu yang kami fahamlah. Maksu, Ustaz Zahar, Kak Lin, Ustaz Bukhari dan ramai lagi dalam ni. Dan saya rasa misinya semua sama. Dan insya-Allah mudah-mudahan lepas ni bila kita dah jumpa titik persamaan, kita jangan fikir lagi dah titik-titik perbezaan yang ada di antara kita. Kita ni memang banyak titik perbezaan dan kalau kita cari memang hang tak angap mengaku, aku tak angap mengahang. Tapi cuba kita cari titik pertemuan. Apa yang boleh
menyatukan kita yang boleh kita buat kita bergerak selari, dan saya rasa ini adalah jalan yang paling baik. Kita mengaji dan kita berkongsi sesi PDT. Dan ni idea tu datang, ilham tu datang daripada Allah kepada Mak Su terus direct, dan Mak Su pun kontak saya, dan alhamdulillah dengan apa yang berlaku ni, Allah izinkan kita buat comeback. Dr. Azhar datang balik, Kak Lin datang balik, orang lama-lama, Kak Marisa, Kak Ikin, Kak Ella, lepas tu Kak Aida, orang yang lama-lama ni semua datang balik. Bukan, memang dia orang masih ada dalam bisnes, tak. Maknanya semua kita berjumpa dalam medium dan platform ini secara online. Dan kita nak jumpa sekejap je pun sebenarnya, pukul 7, 7.30 ngaji. Tapi duk nyemang 8.30 sampai pukul 9. Sebab kita happy. Bila berjumpa kita happy. Kita seronok bersembang, kita seronok bercakap, kita makin senyum kan. Itu yang rasanya best. Hormon endorfin kita terkeluar. Betul. Betul tak doktor? Bukan kortisol. Kortisol kita ni berjaya dikawal dan kita merembeskan hormon endorfin dan kita nampak happy kat sini. Betul tak dok? Betul Ustaz, tepat sekali. Hormon kortisol tu antara yang buatkan lemak kita degil nak cair. Ya, dia macam kita duduk dalam zaman batu. Bayangkan zaman batu, mana ada pertanian, mana ada ni kan, dia berburu. Dia kalau makanan tak ada, dia akan stres dan dia akan simpan lemak dia supaya akan hadapi kebuluran kan. Itu nama dia apa? Starvation mode. Kita nak elakkan daripada kortisol tu terlampau tinggi, kita kawal stres kita. Hari tu saya baru belajar Ustaz. Satu Ustaz pun tolong juga macam mana nak kawal stres kita. Stres tu penting sebenarnya dalam hidup. Bukannya tak boleh stres, tapi kita kena pandai kawal. Saya nak bagi tips lah tentang kawal stres dengan cepat, 3 cara. Yang pertama ialah exercise. Bila kita exercise, ambil masa 5 minit, 10 minit, panjat tangga, turun tangga, jumping jack 10 minit pun dah dapat kebaikan endorfin. Yang kedua, ibadah. Solat, ambil wuduk, solat, zikir, itu semua akan bantu kita elakkan stres juga. Tak lama nak ambil wuduk, solat sunat 10 minit tak sampai. Yang ketiga, ini kawan saya kongsikan. Kalau tak. Ustaz yang kongsikan hari tu, balik kepada nature. Betul Ustaz? Pergi tengok sawah padi, pergi tengok burung-burung berkicauan, pergi tengok bukit, pergi tengok. Saya suka tengok pantai. Dekat Kuantan banyak pantai kan. Pantai Baluk, Kuantan. Betul Ustaz. Kita pernah cycle dulu 5 pantai. Daripada Pantai Baluk ke Berserah, ke Teluk Cempedak, ke Pantai Sepat. Masya Allah. So, itu memang saya rasa jiwa kita kena dengan nature. Pantai ke, panjat bukit ke kan, panjat gunung, nak tengok sungai, air terjun. Itu buatkan kita kawal stres. Jadi ini 3 cara yang paling berkesan lah untuk kita bantu kawal stres. Stres tu penting dalam hidup untuk kita. Kalau kita tak ada stres langsung, nanti kita comfort zone. Comfort zone ni bahaya. Kita kena ada sedikit stres yang terkawal supaya kita makin maju ke depan, makin perbaiki diri, insyaAllah. Okay, terima kasih Dok, memang powerful punya tips. Terima kasih Liza Yati yang tolong tulis kita punya nota hari ni di ruangan chat. Boleh ambil petik dan yang tulis nota ni boleh kongsi nanti di media sosial dan tag Dr. Azhar, tag Kak Lin, tag Mak Su, tag saya dan tag semua-semua ni, Yati, Tiger, semua tag sekali tau. Masya Allah kan. Masya Allah. Moga dipermudahkan semua urusan kita ya. So bayangkanlah kita berapa ratus, dalam 270 orang kan. Kita bersama-sama menunaikan umrah. Dan bayangkan. Amin. Dan bayangkan kita bersama-sama, mungkin diorang diperdengarkan seronok naik kapal cruise dan kita boleh plan aktiviti bersama-sama. Mungkin bukan 257 orang, mungkin 300 orang yang akan bersama-sama dengan kita naik kapal cruise. Suka tak? Amin. Amin. Amin kan? Manalah tahu, tak apa kalau nak pergi masing-masing simpan duit lah. Masing-masing simpan duit, kita sama-sama dekat sana. Kita ada aktiviti, kita solat sama-sama, kita makan sama-sama, kita ada kuliah sama-sama, lepas tu kita balik. Mana nak tahu? Betul tak?
Sebab saya betul, saya cakap, suami saya memang dia cakap je pasal kapal cruise, dia nak ikut saya pergi vacation. Tapi saya pergi Tokyo, saya pergi Gold Coast Australia, dia tak ikut. Kapal cruise laju je. So dalam Herbalife, saya dah beberapa kali dah naik kapal cruise, saya qualified vacation dengan kapal cruise. Saya cakap, yang kita qualified Royal Cruise. Okey, jom. Daripada Penang, pergi Phuket, Krabi. Masa tu kan. So happy dia kan. So Masya Allah, mungkin kita boleh doa bersama-sama, aktiviti kita menjadi, kita bayangkan kita pergi umrah bersama-sama, kita pergi ziarah bersama-sama, kan? Dan bayangkan kita pergi naik cruise dan kita buat aktiviti sangat luar biasa. Dan kita tambah lagi satu aktiviti, kita pergi ziarah anak-anak yatim. Dan juga kita pergi rumah orang tua. Dan kita memberi sumbangan. Moga dia pemudahkan. Moga dia pemudahkan. Itu memang impian saya. Kan? Tapi saya tak mampu nak buat seorang-seorang. Kita pergilah. Kita kan adik-beradik. Kan kita saling membantu antara satu sama lain. Kerja mulia kan? Why not? Kita buat sama-sama. Kan? Kita ada Kak Julia kat sini yang biasa buat benda-benda macam tu. Kita boleh minta pandangan dia. Macam mana kita nak buat step by step. Kita tubuh ke AJK. Masya Allah. Moga dipermudahkan. Saya bersyukur sangat. Masya Allah. Saya bersyukur sangat. Sangat highest energy. Dan thank you pada Azlan yang hari-hari share dengan saya dekat Messenger dan bagi ruang berkomunikasi juga. Terima kasih Azlan. Nanti Azlan boleh share. Nanti saya petik nama Azlan. Okay, insyaAllah. So bayangkanlah Azlan boleh, dia seorang lelaki. Azlan boleh bulan lepas buat 7,000 volume point. Dia sekarang ni Azlan dah buat 5,000 volume point. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Dia ada beberapa supervisor yang dia pun tak pernah nak fikir. Dan dia ada gate team di bawah dia. Dia pun tak pernah nak fikir. Dia pun tak pernah fikir macam. So maksudnya sahabat semua pun boleh. Kalau Azlan boleh. Kalau Yati Nazli dengan Tiger boleh. Kalau Ustaz Azman boleh. Dan sahabat-sahabat yang lain boleh. Mak Yang boleh. Azhar boleh. Semualah. Kan? Semua boleh, insyaAllah. Kita ni kalau tengok kan, kita ni diberi akal dan fikiran. Allah bagi tak kira bangsa ataupun agama. Islam, usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Tiada usaha macam mana nak dapat kejayaan. Macam cikgu sekolah pula. Masya Allah. Right. So kita panjatkan rasa syukur kita pada hari ni. Saya sangat bersyukur dan saya sangat amazing. Saya tak tahu nak cakap. Hari demi hari saya dapat benda yang Allah Ta'ala bagi saya rezeki yang tak disangka-sangka juga. Semalam pun sweet moment. Saya je yang tahu apa yang sweetnya kan. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah. So saya bersyukur dan sangat highest energy hari ni. Saya saya dah adjust bilik office saya. Okay, saya duduk kat bilik office saya. Saya adjust untuk nak dapatkan line yang okay. Gitu kan. So ini adalah journey saya. Saya ada impian sebenarnya. So impian kita nak pergi apa yang kita impikan, kita doalah kita akan bersama-sama nanti. Okay, Masya Allah. Right. So saya tunggu Ustaz dengan Ustazah Ma beli kerusi gamer bersama-sama dengan saya. Bisnes Herbalife ni belum game over lagi. We are the gamer. Okay, we are the gamer. Okay, kita gurau je. Masya Allah. So kita sangat, saya rasa bukan saya saja bersyukur, saya rasa you all pun bersyukur hari ini. Thank you Dr. Azhar. Thank you Lin. Lepas rindu tengok muka depan-depan kan. Selalu duduk sembang dalam telefon je. InsyaAllah. So jom kita panjatkan rasa syukur kita menulis. Boleh teman Maksud nak tulis 10 kesyukuran. Boleh teman Maksud tak? Right? Siapa yang ada kerja, no problem, tak ada masalah. Saya nak tulis 10 kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Okey, jom kita sama-sama belajar untuk baca buku, belajar tengok audio motivasi, tengok video Mak Huge, tengok video motivasi Jim Rohn, motivasi daripada Profesor Dr. Mahaya, Dr. Azizan, siapa-siapalah yang you rasa minat. Untuk kita sentiasa upgrade diri kita, kena yakin. Yakin. Dan kita kena ada self motivation. Sekiranya terjadi apa-apa, so kita bangun, kuatkan semangat. Ya. Untuk ada self motivation. Ya. So kalau ustaz pun boleh turun banyak kg, 62 ke 65, maaf Ustaz. 65 masuk. 65 kan? Ha. Yakin sampai boleh berhenti kerja suami isteri. So, kita kena kuat semangat untuk bantu sahabat kita dapat turun berat badan secara sihat. Contohnya macam Ustaz. Ya? Jom kita buat kerja mulia ni. Siapa bersama-sama dengan saya nak bantu masyarakat jadi sihat? Siapa bersama-sama saya dengan saya nak bantu sahabat dapat extra income juga? Kan? InsyaAllah. So jom kita tengok video Ustaz Azman. Affirmation. So setiap hari kita kena buat affirmation. Kena buat affirmation. Kalau tidak, kita tak yakin. Boleh ke aku nak jadi supervisor? Boleh ke nak jadi active world team setiap tahun? Ramai yang dekat dalam ni. Macam Mak Su, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Setiap tahun qualify active world team. Mak Su suruh rumah tangga pakai kain batik dengan t-shirt je di rumah. Tapi boleh dapat active world team. So bukan Mak Su seorang je, ramai lagi yang dekat dalam ni. So doa, visualize setiap tahun, nak tukar pin setiap 3 bulan dan aku layak untuk jadi active full team setiap tahun, insyaAllah. Kita buat sama-sama. Right. So jom kita tengok affirmation. Okey, Masud, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Banyak sentuhan-sentuhan setiap pagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil yang baik tu, kita ambil. Dan tadi sebut banyak kali pasal Tiger, jadi mungkin kawan-kawan baru tak kenal siapa Tiger. Tiger ni anak kepada Yati, sentiasa meneman. Okay, dan kalau nak message kepada Tiger, boleh message kepada mak dia lah. Kemudian bila masa sebut pasal kerusi, insyaAllah kerusi ni, kerusi saya, kerusi mak, kerusi kayu akan bertukar. Kami dah order dah sebab inspirasi daripada kerusi Mak Su. Jadi lepas ni semua orang kena tukar kerusi. Tukar kerusi, tukar kehidupan. Tukar kerusi yang lebih baik supaya kita lebih semangat nak bekerja. Taklah duduk dalam kereta je setiap hari. Kan? Taklah duduk atas kerusi kayu je, taklah duduk bersila je. Mana kalau kita ubah environment tu lebih, kalau dalam perguruan dipanggil lebih kondusif. Kak Ita boleh betulkan saya kalau salah. Maknanya masa kita, timing kita, situasi kerja kita, kerusi kita, kedudukan kita, kalau dia kondusif, insya-Allah dia membantu kita lebih mencapai matlamat. Kemudian bila masuk sebut pasal berhenti kerja, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, kita ada ramai lagi di dalam ni yang dah berhenti kerja daripada awal daripada kami. Dan ada yang baru nak buat keputusan, nanti free kita akan sembang bagaimana cara dan perjalanan kami aturkan apa yang saya buat dari struktur ekonomi kan. Lepas tu macam mana nak plan, lepas tu macam mana nak ambil tahu tentang government. Okey, nanti kita akan share dari semasa ke semasa, insya-Allah. Doakan aja. Saya memang banyak benda nak share sebenarnya kan. Kemudian satu lagi, bila masuk sebut pasal kita ni semualah. Saya suka yang ada dalam ni, Kak Shima, Liz, siapa ni, Kak Is, lepas tu Kak Lin, semualah dalam ni kan. Kak Siti Jamsiah, Kak Aida, Kak Ikin, Kak Ella, Atun, Liza, semualah, Marina, tengah tunjuk anak kot. Kita semua ada strength masing-masing, kita semua adalah influencer dalam hidup masyarakat. Dalam Herbalife kita adalah influencer kan. Kita jadi yang memberi nilai, macam Dr. Azhar sebut tadi, kita beri nilai kepada masyarakat. Kita bukan menjual. Sebab tu kalau saya pun dalam tim, dalam TKO,
saya bukan sebut, ya kita bukan nak promote produk tu. Produk tu siapa? Produk tu kita sebenarnya. Kita jual diri kita. Kalau sebut jual diri ke orang pelik. Ya betul Ustaz kerja jual diri. No, kita jual diri dengan memberi value. Aku nak sebut, beri value yang terbaik kepada manusia. Baik, terima kasih Masu minta saya buat affirmation. Affirmation ni apa bagi yang baru? Affirmation ni adalah saranan diri yang kita dengar hari-hari, yang kita install dalam minda pada sedar. Dan banyak versi, ada yang buat versi tulisan, versi cakap dan tak perlu menjerit, baca dan luah dari hati, dan saya buat dalam bentuk yang saya boleh visualize setiap hari. Itu je bezanya. Jadi boleh tengok dan share, boleh dengar daripada sini dan bayang gambar tu gambar kita. Sebab dalam tu gambar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jom saya share. Siapa nak rakam pun boleh. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim, share screen. Kalau tak ada audio bagi tahu sebab saya tak boleh dengar kalau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada daya dan upaya melainkan kuasa-Mu ya Allah. Segala lafazku ini menjadi benar untukku. I am here and now. Masya Allah. I love being in the present moment. Alhamdulillah. I am so grateful for my life now. I love myself. I like myself. I always respect myself. I deserve success. I am happy person. I always receive miracle. I am a multi-millionaire. I am a leader. I am a leader. I act in spite of my fear. I am a leader. I do not take anything personally. I am a leader. How others judge me reflects on themselves, not me. I am a leader. I do everything at 100% and consistently. I am a leader. I am bigger than any obstacles. I am a leader. I keep my commitments. I am a leader. I speak the truth at all times. I am master in generating leads every day. I am master in effective closing. I am master in coaching and mentoring. I am master in upgrading and auto-run. I am master in the art of promotions. I am master in training the leaders, and I enjoy the royalties. I love to add values to other people's life. What others think about me is not important. What Allah think about me and I think about myself is more important. Now, I inspired others with my akhlaq. I let go of all perfections. Money comes easily and frequently to me. I keep earning more and more. I am a generous giver and excellent receiver. I always have more than enough money for all that I need. I open myself to receive great things in my life. I open my heart and my soul to receive positive energy in my life. I qualify for all Herbalife vacations and promotions. I attract positive people into my life every day. I focus only on the highest positive energy every day. I have abundance of love, joy and happiness. My immune system gets stronger and stronger every day. I have the highest metabolism to burn all the fats and food that I eat every day wisely and strongly. I am healthy and I have the highest energy. Now, I have 10,000 volume pint every month easily. My royalty increases every month easily. I change my PIN every 90 days. I have 10 new coaches every season easily.
I love working on myself every day. I easily attract new coaches and build my strong team. Everybody loves me. I visualize my goals daily. I am successful in everything I do. I always connected to my higher self. I am in the process of becoming the best version of myself now. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. Alhamdulillah. Perkongsian affirmation. Semoga anda juga mencapai impian anda semua. InsyaAllah kita berjaya dunia akhirat. Silakan masuk. Okay, amin amin ya rabbal alamin. So kita percaya semua akan tercapai impian sekiranya ada usaha dan dengan izinnya. Ya. So percaya je kita buat kerja kita, Allah buat kerja dia. So kita jangan mengharap sekejap ni kita buat baik, Allah kenapa Allah Ta'ala ni tak balas kebaikan cepat ni? Sabarlah, Allah tahu apa yang kita nak. So masya-Allah. So highest energy hari ni, moga semuanya dipermudahkan semua urusan. So kita pagi-pagi ni highest energy. So flow je kita dapat menjawab kita punya leads kita dapat follow up kita punya klien kita, So ada masa lagi untuk promote produk senjata untuk selepas raya. So diorang sekarang ni get ready nak buat booster sebelum hujung bulan ni, dan diorang macam-macam kan raya nanti makan lemang, ketupat semua tu. Kena promote dah sekarang ni, kena create account dah. Suruh diorang create account, jangan lupa follow up. Follow up, korek customer, korek orang di belakang. Ingat Mahir cakap, who do you know, who do you know, who do you know. Okay, ingat tu. Mahir selalu cakap macam tu. Siapa lagi yang anda kenal? Siapa lagi yang anda kenal? Okay, tunjuk peluang untuk sihat ni. Ya Ustaz Ustaz? Ustazah boleh pakai yang sama warna dengan telekong maksud ni. Kak Ita pun pakai sama ni. Lepas ni kerusi sama masuk tapi colour lain. Warna putih pun cantik Ustaz. Kami ambil hijau, warna syurga. Cantik kan. Okay, maksudnya kita tutup dengan doa ya maksudnya? Boleh. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami, urusan perniagaan kami, urusan hidup kami, urusan Herbalife kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali untuk selama-lamanya, Ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan kepada segala kebaikan kepada kami, Ya Allah. Dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan kepada kami dari segala kejahatan, Ya Allah. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu, Ya Allah, dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Janganlah kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tapi anda ini Ramadan yang terakhir buat kami. Jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini yang paling bererti, penuh dengan cahaya keimanan, menerangi kegelapan hati kami menuju redha serta kasih sayang-Mu, Ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal dengan malam Al-Qadar, Ya Allah. Terimalah amalan kami, Ya Allah. Terimalah taubat kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Amankanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih Ustaz, terima kasih Maksud.
Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih Mak Su. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mak Su. Assalamualaikum semua. Terima kasih Mak Su. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Semua tak nak balik. Saya video ni. Sampai habis video ni saya tutup. Okey? Ustaz, terima kasih Mak Su. Terima kasih. Apa videonya? Semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Amir. Ustaz. I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company that we could help people that would have not just hope, that they would have reality. I didn't have it very easy in life when I started out. I grew up in a very rough neighborhood of Los Angeles. I got to the 9th grade and I had to drop out of school. I needed to start working to make a living. My very first job was working at a clothing store. It was the best job I could possibly get at the time. All I wanted to do was be in the weight loss business. So what I decided after that I was going to start a business on my own, and that we were going to have incredible products, and we were going to have an incredible marketing plan, and that is exactly what took place. When I think back to those, to that little dream at that particular time, it is completely amazing at where we are here today. Number one, you use our products. Number two, you wear the button. And number three, you talk to people. It's important for people to know, what tragedies people can go through and how they can overcome them. And I think that, if we can do it, I think everybody can do it. And I think that needs to come across very, very clearly. Ustaz. I think back over the years, and I got to tell you something. If I did it all over again, I wouldn't change a thing. You guys are the best.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama, Maksud. sama. Saja dah nak keluar lagi semua. Bye semua, bye. Bye. Habis sesi tamat. Oh, ni lah. Jom talk to people. Bye. Talk to people. I count down. Terima kasih.